Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 亲爱的主内弟兄姐妹们平安， Selamat tahun baru untuk kita semua. 恭贺大家 Secara khusus untuk saudara yang ada di rumah, juga saudara-saudari seiman yang ada di Sumba, selamat tahun baru. 特别也在家里参加直播的或者在松办的弟兄姐妹，新年蒙福。 Saya tahu hari ini ada perjuangan ketika kita datang ke rumah ibadah ini. 今天我们来到教会，可能有很大的挣扎， Ini hujan begitu deras di luar, saat ini bunyinya sampai kedengaran. 因为外面还下着大雨，到里面还听得见。 Tapi kiranya kita punya semangat untuk mencari wajah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. 但愿我们每一个人都可以寻求神的面，而且好好听神的道。 Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. 我们一起翻开圣经出埃及记第17章第1到第7节。 Bagian ini dibacakan di dalam bahasa Mandarin dan nanti bilangan 20 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. 我们用中文的来念。出埃及记第17章第1节，以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按作站口，从逊的旷野往前行，在利非定安营，百姓没有水喝，所以与摩西争闹说：“给我们水喝吧。”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那里深刻要喝水，就向摩西发言人说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓这样行呢，他们几乎要拿石头打死我。”耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，我必在河裂的磐石里站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列长老眼前这样行了。他给那地方起名叫玛撒，又叫米利巴，因以色列人争闹，又因他们试探耶和华说：“耶和华是在我们中间，不是。” Kemudian di dalam bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13, silakan saudara buka. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bilangan 20 mulai ayat pertama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara
mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita, saudara. 读经支持 Hari ini kita membaca dua kisah yang mirip, saudara. 今天我们读了2段差不多同样的一个故事， Tapi kisah ini bukan kisah yang sama, tapi kisah yang beda. 但是其实他们是不同的。 Perbedaan dari kisah ini kita bisa melihat kalau di Keluaran, saudara, itu terjadinya di generasi yang pertama orang Israel yang keluar dari Mesir. 就是我们读在这个出埃及记的时候，是他们就是第一期从埃及出来的民族。 Kalau di Bilangan itu terjadi kepada generasi kedua orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. 但是在民数记所记载的，就是谈论关于第2代的民族，他们要进入迦南美地的民族。 Yang kemudian di Keluaran itu kan Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk memukul batu dan Musa memukul batu itu untuk mengeluarkan air. 当神吩咐摩西击打磐石的时候，摩西就击打了磐石，水就流出来。 Tetapi di Bilangan itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berkata-kata mengeluarkan air dari batu, tapi Musa itu memukul batu. 但是在民数记，神要摩西讲话，让水从磐石里流出来。摩西用他的棍打了磐石Nah, 2次。 persamaan kisah ini adalah sama-sama terjadi di padang gurun Sin, yaitu di Meriba. 当这事件发生的在同样的一个地方，就是在熏，在这个米利巴的旷野， Sama-sama tidak ada air. 同样的，当时没有水喝。 Dan kemudian orang-orang Israel sama-sama mengeluh, memberontak, komplain kepada Musa dan kepada Tuhan. 后来这些以色列人他们就埋怨神，跟摩西争吵。 Nah, perbedaan dan persamaan kisah ini tentunya banyak sekali, tapi kita nggak lihat semuanya. 当然，它的共同点跟它的分别，在这个事件。 Tapi saya mengajak kita untuk belajar dari kisah yang sangat luar biasa ini. 但是我们要学习的就是从这段的事件的发生。 Ada pembelajaran penting bagi kita di dalam memasuki tahun 2023 ini. 因为在我们进入2023年，有很重要的事件我们要学习的。 Yang pertama kita akan lihat bahwa orang Israel generasi 1 dan 2 itu sama-sama diuji oleh Tuhan. 第一就是我们发现到第1代跟第2代的以色列人同样面对试炼。 Dua generasi ini sama-sama dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki padang gurun Sin. 这2代的民族同样的进入了这个训的这个旷野， Sama-sama hadapi kondisi tidak ada air. 他们面对同样的事，就是没有水喝。 Baik generasi pertama Tuhan pimpin ke Meriba, generasi kedua Tuhan pimpin di dalam keadaan yang sama. 在第1代神带领他们进入米利巴，第2代的也是同样进入同样的地方。 Dan dua-duanya sama-sama memberontak kepada Tuhan. 他们这2代的民族，他们埋。 Kita mungkin berpikir orang kalau nggak ada air, kalau haus wajar saja. Kalau orang itu bisa marah ya. 通常我们认为一般就是没有水喝的时候，会发牢骚、生气，很正常的事。 Orang kalau haus bisa ngamuk, saudara. 有时就是人渴了会发牢骚， Ini pikiran manusia. 这是人的想法。 Tetapi apakah yang mereka lakukan itu betul, saudara? 是不是以色列人他们所做的是正确的呢？ Ternyata tidak, saudara. 原来他们不对， Karena mereka sedang memberontak melawan Musa dan terlebih melawan Tuhan yang pimpin mereka. 因为当时他们正在敌对摩西，也敌对引领他们的神。 Yang melawan Musa pada saat itu bukan 1-2 orang, saudara. 跟这个摩西争闹的人不是1-2个人， Tapi seluruh bangsa itu melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. 但是所有的以色列人，他们敌对神，反抗神， Jadi mayoritas itu melawan minoritas, saudara. 所以多数敌对这些少数的。 Secara matematika mereka bisa menang melawan Musa. 看起来好像他们可以胜过摩西。
Kalau bukan Tuhan yang topang Musa, Musa bisa kalah, saudara. 要是不是神托住摩西，可能摩西会输了。 Tapi Tuhan menopang Musa menghadapi bangsa Israel. 但是我们看见神怎样托住摩西来面对这些以色列人。 Nah, di dalam ayat yang keempat, saudara, 在第4节， mereka berkata, itu adalah mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini. 第4节告诉我们：你们为何把耶和华的会众领到这旷野， Mengapa kamu membawa ternak kami dan kami untuk mati di situ? 使我们和牲畜都死在这里呢？ Mereka berpikir, kenapa kamu membawa kami ke tempat yang celaka ini? 他们一直在想，为什么你会带领我们到这个不好的地 Nah, 方？ saudara, ini yang mengatakan kalimat ini generasi kedua loh. 这是第2代的以色列民族所讲的话。 Generasi pertama tadi sudah mengatakan. 在第1代的民族，他们也讲； Tapi generasi kedua mengulang hal yang sama, saudara. 第2代民族也重复同样的话语。 Mereka tidak belajar dari sejarah. 他们没有从历史中学习。 Justru apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, mereka mengulangi, saudara. 其实他们祖宗曾经犯过的错，他们又在重考复 Jadi 辙。 mereka ini nggak ada perubahan sama sekali. 所以我们发现到他们根本没有改变， Mereka sama-sama jatuh mengulangi dosa yang sama, memberontak kepada Tuhan. 他们堕落在同样的罪恶，就是反抗神。 Ini pembelajaran yang sangat penting bagi kita, saudara. 对于我们每一个人，这个是一个很好的功课学习。 Berapa banyak orang jatuh di dalam dosa karena ujian yang sama? 有许多人堕落在最终是在同样的试炼里面。 Berapa banyak kita berdosa karena kita diuji oleh Tuhan? 有许多我们身为基督徒得罪神，因为我们在试炼中。 Dan barangkali tidak membutuhkan terlalu banyak hal-hal untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Mungkin dengan ujian yang sama saja kita sudah berdosa kepada Tuhan. 经常可能同样的试炼临到我们的时候，我们就会跌倒堕落在罪中。 Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. 这是以色列人所经历的。 Diuji oleh Tuhan 2 kali dan jatuh di dalam dosa 2 kali, saudara. 神考验他们2次，2次跌倒在同样的地方。 Sama-sama bertengkar dan memberontak kepada Tuhan. 他们争吵、争闹、敌对神。 2022 yang kita sudah lewati. 2022年我们已经度过了。 Dalam hal apa kita sudah jatuh di dalam dosa? 在什么事情上我们堕落在罪中？ Mari kita berpikir sejenak. 让我们一起审查。 Kita lebih banyak jatuh di dalam dosa dalam hal apa di 2022? 在2022年的时候，我们在什么事上常常堕落在罪中？ Berapa kali Anda jatuh di dalam dosa itu? 有多少次我们跌在同样的罪？ Apakah Anda terus jatuh di dalam dosa yang sama dan berulang-ulang berdosa kepada Tuhan? 是不是我们要不断的重复同样的罪得罪神呢？ Atau Anda sudah berubah dan sudah bertobat? 或者我们已经改变了、悔改了？ Dan apakah Anda mau terulang itu terjadi di 2023 ini, saudara? 是不是我们在2023年要重考复试，堕落在同样的 Saudara, 罪 ini 呢？ menjadi perenungan buat kita. 当然，我们要好好的去思想。 Kita berharap di 2023 ini kita punya kehidupan yang lebih diperkenankan oleh Tuhan. 当然，我们希望我们在2023年能够讨神喜悦的 Kita 生 perlu 活。 belajar dari pengalaman, dari sejarah yang kita sudah lewati. 我们要从我们经过的经历来学习。 Kita perlu bersandar kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang sama. 我们要学习怎么样依靠神，不堕落在同样的罪。 Saudara, ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di 2023. 弟兄姐妹，在2023年我们要好好注意， Kalau kita mau diperkenankan oleh Tuhan, 就是我们要讨神的喜悦。 kita mesti menjaga kehidupan kita untuk tidak berdosa kepada Tuhan. 我们要好好在生活上，让我们不至于得罪神。 Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. 以色列人是蒙神所爱的民族， Mereka dikasih mana oleh Tuhan. 神给他们玛拿吃， Mereka tidak kelaparan, 他们 saudara. 不受饥饿， Mereka merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. 他们真正感受到神特别的看 Mereka 顾， tahu Tuhan begitu mengasihi mereka. 他们也知道神何等的爱他们。 Tetapi di dalam ujian itu mereka gagal, saudara. 但是在试炼中，他们失败了。 Mereka bisa menikmati berkat dari Tuhan, 他们享受神的恩典， tetapi gagal dalam ujian. 但是在试炼中，他们失败。
Mereka begitu dikasihi oleh Tuhan. 神何等的爱他们， Tetapi gagal paham di dalam memahami rencana Tuhan. 但是他们不理解神的旨意。 Di dalam ayat 5 mereka berkata, saudara, 在第5节他们说， mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. 你们为何逼住我们出埃及，领我们到这坏的地方呢？这地方不好撒种，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，也没有水喝。 Mari perhatikan, saudara. 你请注意看， Kebutuhan utama bangsa ini apa? 这民族最需要的是什么？ Kebutuhan mereka itu adalah air. 他们最需要的就是水。 Tapi coba perhatikan, mereka menambahkan kebutuhan mereka itu adalah menabur pohon ara, anggur, dan delima. 但是他们又加上我们所需要的不单是要有无花果树、葡萄树、石榴树， Mereka menambahkan 3 daftar permintaan kepada 他们 Musa. 加上3个要求向摩西。 Nah mungkin 3 tambahan ini sebenarnya mereka mengutip perkataan pengintai yang mengintai tanah perjanjian. 其实他们所讲的都是当的那些探子去探望这个神所应许 Nanti 之 saudara 地。 bisa baca bilangan 13 dan 14 ada di situ. 你们可以读在民数记第13章。 Tapi di dalam bagian ini, bangsa Israel ini, generasi kedua ini menuntut yang tidak dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. 但是我们知道，这第2代的以色列人，他们要求的不是神所应许他们的。 Apakah Tuhan memang menjanjikan mereka itu menabur pohon ara, anggur delima di tempat itu? 是不是神曾经应许他们要撒种，要有无花果树、葡萄树、石榴 Tuhan 树？ tidak menjanjikan yang demikian, saudara. 神没有这样的应许他们， Tapi justru mereka menuntut yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. 但是他们要的就是神没有应许他们 Saudara, 的 ini 事。 sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. 这是一个很危险的事。 2023 apa yang Anda minta kepada Tuhan? 在2024年，你对神要求是什么？ Mungkin saudara sudah membuat list 2023 ini saya mau ini, mau itu, mau apalah, minta kepada Tuhan. 可能你已经记录下来，你2023年要达到的期望是什么？写下来了。 Tetapi apakah yang Anda minta itu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan atau tidak? 但是你的要求、你的期望是不是按神的旨意呢？ Jangan-jangan kita menuntut yang Tuhan tidak janjikan. 可能我们要求的不是神要应许给我们的， Saudara, kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita minta kepada 所以 Dia. 我们要注意，我们向神求的是什么？ Saudara, pemberontakan bangsa Israel di Meriba itu menunjukkan umat Tuhan itu begitu lemah. 我们看见当以色列人在米利巴敌对神的时候，显出他们的软弱， Gampang jatuh di dalam dosa. 他们很容易跌倒在罪中。 Dan itu juga termasuk kita pada hari ini yang begitu gampang berdosa kepada Tuhan. 也包括我们现在的信徒，许多时候常常容易跌倒在罪中。 Tetapi di dalam ujian yang kita hadapi, saudara, 但是当我们面对试炼的时 ada 候， satu hal yang kita perlukan. 有一件事我们所需要的， Rahasia rohani menghadapi ujian itu adalah kesadaran bahwa Tuhan yang pimpin kita ke situ. 属灵的秘籍，让我们知道胜过试炼的就是神的引导。 Saya bacakan bagian firman Tuhan yang lain, saudara. 我要读一段经文给弟兄姐妹们。 Ayat ini kemarin di doa pagi sudah dibahas. 昨天在晨祷会的时候，我们有讨论。 Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu ketika memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan pimpin mereka lewat tiang awan dan tiang api. 在出埃及记13章告诉我们，当神引领以色列人的时候，他用银柱跟火柱来带领他们。 Pada malam hari Tuhan pimpin mereka itu lewat tiang api. 晚上的时候，神用火柱来引导他们。 Tapi siang hari itu lewat tiang awan. 但是午间的时候，神用银柱来引导。 Jadi siapa yang memimpin bangsa Israel ini? 到底是谁引导以色列人？ Yang pimpin mereka itu Tuhan sendiri, saudara. 引导以色列人的
是神自己， Saudara, ini penting sekali. 这是很重要的事， Bukan Musa yang pimpin mereka. 不是摩西引导他们， Tetapi Musa mengikuti pimpinan Tuhan memimpin bangsa Israel. 但是摩西他遵从神的命令来引领以色列人。 Maka yang memimpin orang Israel itu menghadapi Meriba, suasana tidak ada air, itu juga dalam pimpinan Tuhan. 所以真正引领以色列人在米利巴没有水的，也是神的引 Ini 领， bukan kemauan Musa sendiri. 这不是摩西所能做到的。 Jadi Tuhan yang pimpin mereka menghadapi ujian tidak ada air itu. 所以神自己引领他们，在一个没有水的试炼的状 Nah 况， kalau andai kata orang Israel itu bersabar sedikit, 就是那时候以色列人能够忍耐一点， menahan diri sedikit lagi, 能够容忍一下， menguasai diri sedikit lagi, 能够更加的控制自己， mereka bisa menang menghadapi ujian itu. 他们必定可以胜过这 Tapi 个 itu 试炼。 tidak mereka lakukan, saudara. 但是他们没有这么做 Nah saudaraku yang dikasihi oleh 啊， Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Di 妹， dalam ujian yang kita hadapi, 在我们今天所面对的试炼， itu diperlukan kesadaran bahwa Tuhan yang pimpin kita. 我们要有这个悟性，知道是神引领我们。 Jadi tidak ada yang terjadi di luar diri kita ini, di luar daripada kedaulatan Tuhan. 所以我们知道，没有一件在我们以内里面发生的事情，不是在神权威之 Tidak 下。 ada sesuatu terjadi di mana Allah tidak turut bekerja. 没有一件事情发生是神没有参与的。 Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. 在罗马8章28节告诉我们，万事都互相效力。 Jadi di dalam kedaulatan Allah itu terjadi segala sesuatu bagi kita. 所以一切事情发生在我们身上，都是在神的权威 Dan 之下。 tujuannya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. 目的就是让我们得益处。 Sehingga tidak ada rencana Tuhan yang jahat yang terjadi atas kehidupan kita. 所以在我们生命中没有一件坏事会发生在我们身上， Rencana Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. 因为神的计划带给我们平 Maka 安。 ketika Tuhan memimpin kita, 所以当神引领我们， memang Tuhan tidak selalu pimpin di jalan yang lancar, yang baik, yang tenang, saudara. 当然神不每时每刻带领我们在这个舒畅的生活， Tuhan bisa pimpin kita di dalam ujian, di dalam lembah kegelapan. 神也会带领我们在这个面对试炼，在黑暗的谷里。 Tapi kita perlu kesadaran bahwa ada pimpinan Tuhan dalam segala keadaan yang 但 kita 是 hadapi. 最重要的，我们要知道，在某件时刻，神不断的引领我们。 Bukan tidak mungkin di 2023 tahun ini Tuhan pimpin kita ke tempat di mana tidak ada air. 也有可能在2023年，神会带领我们到一个没有水喝的地方。 Tuhan bisa pimpin kita menghadapi ujian-ujian dalam perjalanan hidup kita. 神可能会带领我们进入一种生活上的种种试炼。 Secara pribadi kita bisa menghadapi ujian dari Tuhan. 我们可能在个人的生活会面对神给我们的试炼， Keluarga, pekerjaan, dan apa saja bisa menemui seperti situasi tidak ada air. 在我们的工作上、家庭生活上，有可能我们会面对没有水喝的那时刻。 Tetapi pada waktu kita sedang diuji oleh Tuhan, 但是当神试炼我们的时候， mari kita jaga hati kita, saudara. 我们要保守我们的心， Mari kita bersabar sedikit lagi. 我们要在神面前忍耐一点。 Mari kita jaga pikiran dan tindakan kita untuk tidak berdosa kepada Tuhan. 这样我们可以保守我们的心、我们的思想、我们的行动，不至于得罪神。 Di dalam ujian, mari kita terus memandang dan taat kepada pimpinan dari Tuhan. 在试炼中，我们要不断的顺服神的引导、神的引 Sebab 领。 Tuhan yang memimpin itu adalah Tuhan yang pasti memberkati, pasti akan menyertai kita. 因为引领我们的神一定赐福与我们同在 Kita 的神 perlu，menjaga hati kita tetap percaya kepada Tuhan dalam ujian-ujian. 所以在试炼中要保守我们的心，仍然顺服神。 Kita memerlukan hati seperti ini di 2023 ini. 2023年我们要有这种的心态， Banyak orang memprediksi tahun ini seperti apa. 因为很多他们分析2023年的状况， Tapi biarlah hati kita tidak takut, saudara. 但愿我们的心不害怕， Ada Tuhan yang memimpin, yang menyertai kita. 因为有神引导引领我们。
Apapun situasi kondisi di 2023. 2023年不论面对什么情 Kita 形， mesti punya satu kesadaran bahwa Tuhan yang pimpin kita di dalam menghadapi situasi-situasi itu. 我们要知道有神引领我们来面对种种的问题。 Kalau kita berpikir justru kita tidak sedang berada di dalam pimpinan Tuhan. 就我们感到我们不是在神的引导之下， Barangkali memang kita sedang jauh dari Tuhan. 可能那时候我们正在远离神， Karena kita tidak punya kesadaran bahwa hidup kita ini sedang dipimpin oleh Tuhan. 因为我们没有感觉到神在引领我们。 Nah, kita perlu kesadaran Tuhan yang pimpin kehidupan saya. 我们要有这个悟性，知道神在引导我们。 Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹， Tuhan sudah tolong kita di 2022. 2022年神已经引领我们， Bahkan di dalam masa corona dari 2020, 2021, Tuhan sudah pelihara kita. 甚至在疫情戏剧2021、2022年，神都带领我们。 Berkat Tuhan di masa lampau itu adalah sebuah persiapan bagi kita menghadapi hari esok kita. 神以往的赐福，成为我们的这个面对2023年的一个信。 Dan biarlah kita tidak hanya siap hadapi berkat yang Tuhan beri di tahun ini. 但愿我们不单单来迎接今年的神的赐福， Tetapi kita juga menjadi orang yang siap menghadapi ujian, siap dibentuk oleh Tuhan di tahun ini. 但是我们要预备好自己，准备自己被神讨召。 Saudara, ada satu bagian firman Tuhan. 有一段神的， Saya tidak baca semuanya. 我没有读到完。 Tetapi ini adalah sebuah kisah ketika Daud itu menghadapi Goliat. 我们知道这个时间就是当大卫面对歌利亚的时候， Maka kemudian itu Raja Saul bertanya kepada Daud. 那时候这个扫罗王就问大卫说 Kira-kira apakah engkau bisa menghadapi orang itu?：“ 你能够面对胜过这个人吗 Nah ini jawaban daripada Daud.？” 那么这个大卫他就答说 Dia berkata, hambamu ini sudah biasa menggembalakan kambing domba. 我一般已经习惯怎样来领导我的羊群。 Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, bahkan menghajarnya dan melepaskan domba itu. 当有狮子有熊要来戏剧我的羊群的时候，我就去攻打他们，把他们释放。 Ini sebuah keyakinan yang luar biasa dari Daud. 这是大卫的肯定。 Nah, coba kita lihat ayat 37, saudara. 我们看第37节， Daud itu berkata, 大卫说 Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.：“ 耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。” Saudara, ini sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. 这是大卫对神的肯定。 Kalau Tuhan sudah menolong saya di masa lalu, maka Tuhan akan menolong saya menghadapi situasi di depan saya. 就是神过去这么样来帮助我，现在神也必定帮助我来面对这个情 Keyakinan 况。 seperti ini yang perlu ada di dalam hati kita sebagai umat Tuhan. 这种信心、肯定的心，我们要拥有。 Tuhan sudah tolong kita di masa lalu. 过去神这么样帮助我们， Dari tahun lalu Tuhan sudah tolong kita. 从去年神已经帮助我们。 Percayalah Tuhan yang sama akan menolong kita menghadapi tahun ini. 我们要相信，在今年神也会同样的帮助我们 Ini。kekuatan kita menghadapi 2023. 这是神给我们的力量来面对2023年。 Apapun yang terjadi, 不论发生什么事， situasi dan kondisi apapun di tahun ini, 不论面对如何的状况， tapi mari kita ingat ada Tuhan yang menyertai kita. 我们要记得与我们同在的神。 Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kasih setianya, dalam penyertaannya kepada kita. 在神的信实、神的同在是永不改变的。 Biarlah seluruh kehidupan kita di tahun ini kita letakkan dalam tangan Tuhan. 让我们把2023年的生活全然交托在神的 Jadi 手中。 menghadapi 2023, mari kita semangat saudara. 让我们用起劲的精神来面对2023。 Jayo? 加油， Gak ada semangat. Jayo? 加油， Sekali lagi, jayo? 加油！ Baik, puji Tuhan saudara. 感谢神。 Poin yang kedua, 第二段， hidup 2023. Mari hidup taat.
hidup taat penuh pada kehendak Tuhan. 让在2023年我们要全然的顺服神的引领。 Meskipun orang Israel itu bertengkar kepada Tuhan dan Musa. 虽然以色列人跟摩西跟神争吵， Tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. 但神仍旧爱他们， Tuhan beri mereka air. 神给他们水喝。 Di dalam ayat yang ke-8, saudara, 在第8节， Tuhan itu memberi perintah kepada Musa supaya dia berkata-kata mengeluarkan air dari batu itu. 那么神就命令摩西叫他讲话，让磐石流出水来。 Nah, Tuhan berkata, katakanlah supaya air keluar dari batu. 神说你要对石头说，让这个磐石流出水来。 Kalau di bilangan, saudara, Tuhan itu bicara kepada Musa, pukul batu itu supaya air keluar. 就是在出埃及记，神是说用你的棍打，用你的杖打这个磐石，让水流出来。 Di keluaran maksudnya, saudara, bukan di bilangan. 在出埃及记， Tapi di dalam bilangan ini Tuhan berkata, katakanlah. 但是在民书记，神对摩西说，你要对磐石说， Jadi dengan berkata-kata mengeluarkan air 让 dari 你 batu. 对磐石说，水就流出来。 Tapi kenapa waktu itu justru Musa bukan berkata-kata tapi malah memukul dengan tongkatnya, saudara. 但是为什么那时候摩西他不对磐石说，但是他用他的杖打了磐石？ Memang kondisi Musa pada waktu itu mungkin emosi juga. 可能那时候摩西正在生气， Dia terpancing, saudara. 他被以色列人所骚扰， Dia dikeroyok oleh umat Israel. 因为这么多的以色列人正在跟他争闹， Secara emosi mungkin dia terpancing sehingga akhirnya dia pukul. 所以他情绪受到影响。 Maka apa yang dilakukan oleh Musa? 所以摩西所做的是什么？ Di dalam ayat yang ke-10, saudara. 在第10节， Musa itu berkata kepada bangsa itu. 摩西就对以色列人说 Ini kalimatnya sangat keras sekali. 他讲的话很强硬 Dia。berkata, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. 你们这些卑微悖逆的人，听我讲， Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu itu? 是不是需要我把从石头让水流出来呢？ Coba lihat ya, dia berkata itu menyebut mereka sebagai orang durhaka. 他在这里称呼以色列人是悖逆之子， Dan dia mengklaim diri seolah-olah dia yang akan keluarkan air dari batu itu. 而且他说是他要把这个水从磐石上流出来。 Dia mengatakan orang Israel itu sedang durhaka. 他说以色列人，你们是悖逆之子。 Tapi pada saat yang sama sebenarnya yang durhaka itu adalah Musa sendiri. 其实当时悖逆的是摩西自己， Jadi ini sesuatu yang menyedihkan terjadi pada saat itu. 所以这个令人伤心的事发生。 Di dalam ayat yang 11 kita perhatikan. 在第11节告诉 Itu 我们说， Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu 2 kali. 摩西就举起他的杖，打了这个磐石2下。 Musa begitu marah. 摩西那时很生气， Kenapa Musa memukul batu itu? 为什么摩西要打磐石呢？ Saya memprediksi kemungkinan dia mengingat peristiwa yang pertama dia memukul batu di kitab Keluaran. 可能摩西想到他第一次怎么样用杖打磐石的时候， Jadi Musa di dalam melayani Tuhan, dia sedang mengandalkan pengalamannya. 所以当摩西他在服侍神的时候，他依靠他自己的经历。 Tetapi apakah pengalaman bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan? 但是是不是我们可以用经历来做神的工作呢？ Saudara, seringkali pengalaman kita justru tidak diperkenankan oleh Tuhan. 其实许多时候我们的经历是神所不喜悦 Karena 的， yang Tuhan minta itu adalah kita melayani bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan perintah dari Tuhan. 因为我们许多时候侍奉神，不是要靠我们的经历，乃是靠神的命令。 Tetapi kita melihat di dalam belas kasihan Tuhan, saudara. 但是我们在这里看见神的怜悯。 Meskipun cara Musa melayani itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. 虽然摩西的侍奉不讨神的喜 Tetapi 悦， Tuhan tetap berbelas kasihan, air bisa keluar dari batu itu. 但是神仍旧怜悯，让水从石 Ini 磐石 sebuah 流 belas 出。 kasihan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. 在这里我们看见神在怜悯中
所赐的恩典。 Seringkali kita melayani dengan cara yang salah. 许多时候我们用错误的方式来侍 Tapi 奉神， Tuhan masih berbelas kasihan. 但是神还怜悯我们， Tetapi jangan salah saudara. 但是不要错误。 Konsekuensi dari ketidaktaatan itu juga ditanggung oleh Musa. 摩西要承担他的不顺服的后果， Musa itu harus akhirnya menanggung sebuah akibat yang sangat besar. 所以我们看见摩西要承担后果， Karena dia melayani itu tidak seturut dengan pimpinan dari Tuhan. 因为他服侍神不是按照神的引领。 Kita melihat ayat yang ke-12 saudara. 第12节， Di sini Tuhan berkata kepada Musa. 神对摩西说 Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 因为你不顺服我，也不尊敬我的圣洁，所以你没有资格引领以色列人进入迦南美地。 Tuhan tidak izinkan Musa masuk tanah perjanjian. 神不许可摩西进入迦南美地。 Nah saudaraku, kita melihat hal menarik di sini. 在这里我们看见一个很好的 Baik 学习。 Musa maupun generasi kedua sebenarnya sama-sama berdosa kepada Tuhan. 其实摩西跟第二代的以色列人都是得罪神， Tetapi kenapa generasi kedua itu bisa masuk di tanah perjanjian, tapi Musa tidak boleh masuk? 为什么第二代的这些以色列人可以进入迦南美地，摩西不得进入呢？ Saudara, kita belajar satu hal bahwa Musa itu adalah pemimpin. 我们知道摩西是领导， Pemimpin itu dituntut lebih daripada umat Tuhan. 当然神要求领袖比以色列人更多， Ini sebuah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. 这是神给我们的原则。 Seluruh hamba Tuhan itu adalah pemimpin. 每一个神的仆人都是领袖， Hamba Tuhan dituntut lebih daripada jemaat Tuhan. 当然神对领袖的要求超过于信徒。 Seluruh diaken dan pengurus komisi itu juga adalah pemimpin. 执事、团契干事都是教会的领 Dan 袖。 Anda dituntut lebih daripada jemaat Tuhan. 当然，神对你们的要求超过对信徒的要求 Sebagai。pemimpin dituntut lebih, saudara. 成为一个领袖，神对他的要 Di 求 dalam 更多。 seluruh pelayanan kita dituntut lebih daripada jemaat yang 在我 biasa. 们所有的侍奉中，神要求领袖 Anda 比信徒更多。 dituntut untuk berdoa setiap hari Minggu. Sen Setiap berdoa setiap hari, misalnya hari Rabu, saudara. 神要求你要积极参与祷告的生活， Atau beribadah setiap hari Minggu. 或者在星期日崇拜的时 Bahkan 刻， Anda dituntut untuk datang lebih awal di dalam ibadah-ibadah yang 甚至 dilakukan. 神要求你在每一次崇拜里要比别人来得更早。 Dan juga Anda dituntut untuk bisa hidup lebih benar dan berkenan kepada Tuhan. 而且神也要求你在你的生活上要过一个讨神喜悦的生活。 Dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baik. 神要你履行你的责任比别人更多。 Tuhan menuntut kita memang tidak berlebihan, saudara. 神要求不过分， Karena bukan hanya pemimpin juga yang dituntut oleh Tuhan. 因为不单单领袖，神有这种要 Tetapi 求， semua orang percaya dituntut oleh Tuhan supaya taat penuh kepada firman Tuhan. 但是神也要求每个信他的人要完全的顺服神。 Tuhan tidak mau kita kompromi dengan dosa bahkan sekecil apapun. 神不要我们以最小的罪恶有妥协， Tuhan mau kita hidup bagi Dia sepenuhnya dan seutuhnya. 神要我们全然的委身为他而活。 Kita berharap di 2023 ini kita melakukan hal ini. 但愿2023年我们都可以做到 Kita betul-betul taat penuh kepada kehendak Tuhan. 完全顺服神的引领。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Musa memang tidak masuk dalam tanah perjanjian. 虽然摩西没有进入迦南美地， Dan Musa tidak memperkarakan hal itu kepada Tuhan. 而且摩西也不因这件事跟神产生问题。 Dalam perikop berikutnya memang Musa sempat berdoa kepada Tuhan. 虽然在接下去的章节，摩西向神祷 Tapi 告， Tuhan tidak jawab doa dia. 但是神没有听他的祷告。 Tetapi kita melihat meskipun badan jasmani Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. 虽然摩西的身体没有进入迦南美地， Tetapi Musa hidup masuk di dalam perjanjian Tuhan. 但是摩西在他人生中进入了神的应许。 Ada peristiwa transfigurasi yang terjadi di perjanjian baru. 我们在新约看到，当时摩西现身，
Musa, Tuhan Yesus, Petrus bisa ketemu bersama di dalam peristiwa transfigurasi. 就是摩西、以利亚、主他们现身。 Nah itu Petrus menyaksikan bagaimana ada Musa di dalam transfigurasi. 所以在这是现身的时候这个彼得看见摩西， Tetapi Musa tidak hanya sampai kepada peristiwa transfigurasi. 但是摩西不是单单在他那时候现身的状况而已， Tetapi Musa itu juga sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan, saudara. 因为当时摩西已经跟神在一起， Dia sudah hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. 他已经活在神的应许里面。 Dan ini sebuah pengharapan kita orang-orang percaya ini. 这也是我们一个信主的人的盼望， Karena yang Tuhan janjikan kepada kita memang bukan dunia ini, saudara. 因为神应许我们的不是这个世界。 Keindahan dari dunia ini kita bisa melihat, memandangnya dari jauh, saudara. 我们可以看这个美丽的世界， Dunia ini memang begitu indah. 世界好美， Tetapi Tuhan tidak menjanjikan untuk kita memiliki dan tinggal di dalam dunia yang indah ini. 但是神没有应许我们拥有，而且永远住在这个世界里。 Yang Tuhan janjikan itu adalah tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. 但是神所应许的，就是跟他永远住在一起。 Dan ini pengharapan kita dalam iman kita. 这是我们基督徒信心最大的盼望。 Maka biarlah di 2023 ini terus kita menaruh pengharapan ini di dalam hati kita. 但愿在2023年，我们每一个都有存着这种的盼 Yang 望。 Tuhan janjikan kepada kita bukan dunia ini, 神应许我们不是这个世界， tetapi hidup bersama Dia selamanya. 但是永远跟他活着在一起。 Selain kita berjuang di dalam perjuangan iman kita dalam dunia ini, 所以，除了我们在这个世界上在信心的奋斗里面， mari tetap mengarahkan pandangan dan pengharapan kita ke depan bersama dengan Tuhan selamanya. 让我们展望前程，与神在一起。 Biarlah di dalam perjalanan iman kita sepanjang 2023, sungguh-sungguh kita mau taat dan melakukan firman 所以 Tuhan. 在我们的2023年的生命的历程，我们可以看见神的 Tuhan 引导引 Yesus 领。 memberkati kita semua. 愿神赐福我们， Kita akan masuk di dalam perjamuan 我们要 kudus. 进入